Objektif audit inventory memahami polisi pengiktirafan hasil dan audit inventory, menhurai jenis dokumen dan rekod yang digunakan dalam proses pengurusan inventory, memahami fungsi dalam pengurusan inventory dan keutamaan pengasingan tugas dan kesilapan atau penipuan yang berkemungkinan, mengetahui tentang penilaian risiko semula jadi dan risiko kawalan, ujian audit, penauditan kos standard dan bukti audit, memahami pemantauan terhadap inventory fizikal dan menilai penemuan audit. Seterusnya, pengkelasan inventory. Mengikut MFRS, Malaysian Financial Reporting Standard 102 para 6 inventories. Inventory ialah aset yang dipegang untuk menghasilkan jualan barang niaga yang terlibat dalam proses pengeluaran dan dalam bentuk bahan atau bekalan untuk digunakan dalam proses pengeluaran atau dalam memberi perkhidmatan. Inventory terdiri daripada barang dagangan yang dimiliki oleh perniagaan dengan tujuan untuk dijual atau untuk digunakan sebagai sebahagian daripada perniagaan biasa syarikat. Di sini kita dapat lihat klasifikasi inventory terbahagi kepada 5. Yang pertama adalah barang siap sedia untuk dijual. Yang kedua adalah bahan mentah. Yang ketiga adalah bahan atau barang yang boleh habis. Yang keempat, kerja dalam proses. Dan yang terakhir, ternakan dan keluaran perusahaan ladang. Untuk bahagian yang ketiga iaitu fungsi penting dalam audit inventory, yang pertama, pengurusan inventory. Di bawah pengurusan inventory, Jabatan Perancangan bertanggungjawab untuk mengekalkan inventory pada tahap yang bersesuaian. Kemudian, Jabatan Pengurusan bertanggungjawab untuk mengurus inventory melalui perancangan dan penjadualan aktiviti perkilangan. Kemudian fungsi yang kedua, penyimpanan material, di mana syarikat penghilangan bertanggungjawab terhadap penerimaan, penjagaan dan penghasilan bahan mentah. Sebagai contoh, barang yang diterima daripada pembekal akan dipindahkan ke Jabatan Material dan dilindungi dengan ketat dari kecurian dan penggunaan yang tidak dibenarkan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah perkilangan yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan produk. Pengauditan haruslah mempunyai kawalan yang cukup terhadap aliran fizikal produk dan bentuk pengumpulan kos inventory. Pengauditan boleh menggunakan sistem pengekosan kerja ataupun sistem pengekosan proses. Untuk fungsi yang keempat iaitu penyimpanan barang siap. Di bawah fungsi ini, ia bertanggungjawab untuk menyediakan tempat penyimpanan dan kawalan barang siap. Sebagai contoh, barang siap dari kilang akan dipindahkan ke stor barang siap dan barang yang dipesan akan dihantar ke Jabatan Penghantaran untuk kiriman kepada pelanggan. Kemudian fungsi penting yang kelima adalah kos perakaunan yang bertanggungjawab untuk memastikan kos inventory dalam proses pengeluaran adalah bersesuaian. Kerja pertimbangan semula juga harus dibuat terhadap kos terkumpul dan variance selepas data diproses dalam laporan perakaunan. Kemudian, fungsi penting yang keenam adalah ledger arm yang bertanggungjawab memastikan inventory dan kos pengeluaran yang dikumpul, dikelaskan dan diringkaskan akan dilaporkan dalam ledger arm. Sebagai contoh, penggunaan teknologi juga boleh digunakan untuk memastikan semua fungsi ini dapat dilaksanakan dengan betul dan tepat. Antara jenis dokumen dan perekodan yang digunakan dalam proses audit inventory. Pertama, jadual pengeluaran. Kedua, laporan penerimaan. Ketiga, tututan material. Keempat, fail inventory. Kelima, maklumat pengeluaran. Keenam, kos terkumpul dan variance. Ketujuh, laporan status inventory. Dan yang terakhir sekali adalah pesanan penghantaran. Berikut merupakan rajah aliran inventory yang bermula daripada menerima bahan mentah sehinggalah penghantaran barang siap. Dan juga dokumentasi yang berkaitan iaitu bermula dari permintaan pembelian dan pesanan pembelian sehinggalah dokumen yang terakhir iaitu dokumen penghantaran, fail induk inventory barang siap dan rekod perakaunan kos yang merangkumi maklumat kos untuk bahan, buruh dan overhead. Terdapat 6 komponen kitaran inventory. Bermula daripada komponen pertama iaitu proses membuat pesanan belian dan kemudian penerimaan bahan mentah yang dipesan. Setelah diterima, bahan mentah tersebut disimpan di bilik simpanan bahan mentah. Seterusnya, barang diproses menjadi barang siap dan barang-barang tersebut diletakkan di ruang simpanan untuk menunggu penghantaran. Dan setelah barang siap tersebut dihantar, maka tamatlah kitaran inventory.
Berikut merupakan langkah-langkah perancangan audit. Perancangan audit penting untuk mengawal kos audit, mengelak salah faham dengan klien dan mengumpul bukti yang mencukupi dan kompeten bagi menyokong pendapat audit. 6.2.1 Proses pengurusan inventory dalam konteks perauditan. Dalam proses ini ada 5 langkah. Yang pertama, proses dapatan dan perekodan bahan mentah, buruh dan overhead. Ini berkaitan 3 fungsi perniagaan pertama. Dalam proses ini, juru audit perlu faham kawalan dalaman, tata cara kawalan entiti dan laksanakan ujian kawalan yang sesuai untuk menilai entiti tersebut. Langkah kedua, pemindahan aset dan kos laman. Ini berkaitan 2 fungsi perniagaan terakhir iaitu stor dan penghantaran bahan siap. Juru audit akan pastikan akaun-akaun ini bebas daripada kecurian dan fraud. Langkah ketiga, penghantaran barangan dan merekod hasil kos. Ini berkaitan dengan fungsi penghantaran bahan siap. Ini adalah sebahagian daripada kitaran jualan dan kutipan. Langkah keempat, pemerhatian inventory fizikal akan diterangkan dengan lanjut di 6.2.4 dan langkah kelima, peletakan harga dan penyusunan inventory akan diterangkan dengan lanjut di 6.2.5. 6.2.2 Ujian kawalan. Objektif yang dinilai adalah kewujudan. Kawalan utama merupakan inventory yang direkod adalah wujud dan tiada kecurian berlaku. Tata cara kawalan entiti termasuklah pengasihan tugas. Inventory yang dipindahkan dari jabatan ke jabatan hendaklah ada pengesahan berpranombor. Inventory yang dipindahkan untuk perkilangan ada pranombor permintaan bahan mentah dan sebagainya. Ujian kawalan juru audit pula adalah seperti pertanyaan, pemerhatian dan pemeriksaan. Contoh pemeriksaan adalah menyemak semula dan menguji prosedur untuk memindahkan inventory, menguji prosedur untuk memindahkan bahan mentah ke jabatan perkilangan dan sebagainya. Objektif kedua ialah kesempurnaan. Kawalan utama merupakan penerimaan inventory telah direkod serta peruntukan barang tepat dengan diakaunkan. Kawalan dalaman syarikat termasuklah perakaunan mengikut urutan nombor untuk tepang belian, laporan dan voucher. Ini akan memastikan kawalan dalaman syarikat itu adalah teratur dan terperinci. Ujian kawalan oleh juru audit adalah seperti pertanyaan dan pemerhatian. Contoh dalam pemerhatian adalah pemerhatian atas tata cara entiti untuk peruntukan barang. Objektif ketiga adalah ketepatan. Di bawah objektif ini ada 4 kawalan utama. Yang pertama, kuantiti inventory direkod dengan tepat. Kedua, penguasaan inventory dan kos barang dijual adalah tepat. Keempat, keusangan inventory dinilai dengan tepat. Dan keempat, transaksi inventory direkod secara tepat iaitu dihantar terus ke rekod inventory berterusan dan amount inventory daripada jurnal belian dicatat ke akaun inventory dalam ledger am dengan tepat. Dengan kata lain, pemindahan maklumat adalah yang dilakukan secara tepat. Tata cara kawalan dalaman syarikat adalah ditunjukkan seperti dalam rajah berikut. Manakala ujian auditan daripada juru audit adalah seperti pemerhatian, dokumentasi dan juga pengiraan semula. Hal ini ditunjukkan dalam rajah berikut. Objektif yang seterusnya adalah pemaksaan. Kawalan utama merupakan transaksi inventory direkod dalam tempoh yang sepatutnya. Dan seterusnya, objektif pengelasan. Kawalan utama merupakan transaksi inventory diklasifikasikan dengan betul iaitu dalam bahan mentah, kerja dalam proses dan barang siap. Kawalan dalaman entiti dan juga ujian kawalan oleh juru audit adalah ditunjukkan dalam rajah seperti yang berikut. 6.2.3 Pengasihan tugas. Ini penting dalam kawalan pengurusan inventory serta memastikan tiada penipuan atau kecurian. Yang pertama, pengasihan tugas adalah penting untuk fungsi pengurusan inventory dan fungsi perakaunan kos. Yang kedua, ini penting untuk fungsi penyimpanan inventory dan fungsi perakaunan kos. Kesilapan dan penipuan yang mungkin berlaku akan diterangkan dalam rajah berikut. Yang ketiga, fungsi perakaunan kos dan fungsi jurnal am patut diasingkan. Yang keempat, fungsi menyelia inventory fizikal dan fungsi pengurusan inventory dan pengurusan stor hendaklah diasingkan. Kesilapan dan penipuan yang mungkin berlaku telah dijelaskan dalam rajah berikut. Ini merupakan pengasihan tugas untuk fungsi inventory mengikut jabatan. Pengiraan fizikal dilakukan untuk menentukan bahawa cara pengiraan inventory itu munasabah.
Namun, sebelum pengiraan inventory fizikal dilakukan, juruaudit perlu menyesuaikan diri dengan mengenal pasti kedudukan inventory, risiko perniagaan dan kawalan dalaman syarikat klien. Tata cara kawalan pengiraan fizikal bagi pihak pengurusan ialah memisahkan inventory secara fizikal dan menyekat akses ke kawasan penyimpanan. Pihak pengurusan juga bertanggungjawab melantik seorang pegawai kanan yang bertanggungjawab terhadap urusan pengiraan inventory. Kaki tangan yang bertugas hendaklah terdiri daripada mereka yang biasa dan faham dengan bahan proses inventory berkenaan, dan kaki tangan juga mestilah merupakan kaki tangan yang tidak ada kaitan dengan tugas menyimpan dan membawa inventory dan bertindak sebagai penyemak inventory. Selain itu, inventory hendaklah disusun dan ditanda dengan teratur seperti menggunakan nombor. Untuk tata cara kawalan bagi pihak juruaudit pula, juruaudit mestilah hadir semasa pengiraan inventory dijalankan. Hal ini bagi memastikan sistem yang digunakan bagi pengiraan inventory itu lengkap dan tidak berlaku kesilapan material yang tidak diketahui. Inventory berkenaan wujud dan berada dalam keadaan baik dan inventory dikira dan direkod dengan betul. Juruaudit akan mengkaji rancangan dan prosedur syarikat untuk mengira inventory dan memerhatikan prosedur pengiraan yang dilakukan untuk menentukan kecekapan. Untuk mengesahkan jumlah inventory fizikal, juruaudit mungkin secara rawak memilih sampel dari gudang atau kawasan penyimpanan dan mencarinya dalam rekod kiraan. Atau sebaliknya, juruaudit juga boleh memilih rekod dari kiraan dan kemudian memadankan angka ke item sebenar dalam inventory untuk mengesahkan kewujudannya. Dengan itu, juruaudit dapat menilai keberkesanan prosedur syarikat. Ujian harga dibuat untuk menguji kos pada inventory syarikat. Juruaudit menjalankan ujian kompilasi inventory untuk mengesahkan sama ada pengiraan fizikal adalah betul, kuantiti inventory dan harga telah dilanjutkan dengan betul untuk menyamai baki inventory ledger am. Untuk menjalankan pengujian harga, juruaudit mesti memilih item dari inventory syarikat dan kemudian mengesahkan melalui analisis dokumentasi asal seperti invoice bahawa kos dicatat dengan tepat dalam penyata kewangan syarikat. Sebagai contoh, jika kos pengeluaran seunit adalah RM2.50, jumlah kos bagi keseluruhan unit yang dikeluarkan mestilah tepat pengiraannya. Untuk bahagian penilaian risiko yang terbagi kepada dua penilaian, yang pertama penilaian risiko semula jadi. Penilaian ini boleh dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, faktor industri berkaitan dan yang kedua, penglibatan dan ciri-ciri operasi. Kemudian, untuk penilaian yang kedua adalah penilaian risiko kawalan. Jadi, penilaian risiko semula jadi merupakan risiko dalam pengurusan inventory yang merupakan faktor keperluan risiko semula jadi yang harus diambil kira oleh juruaudit. Juruaudit bertanggungjawab untuk mengambil kira salah nyatan yang berlaku pada tahun sebelumnya dan merancang perancangan audit yang lengkap dan teratur. Juruaudit juga bertanggungjawab untuk membuat penilaian salah nyatan yang material dalam pengurusan inventory. Di bawah penilaian risiko semula jadi, yang pertama iaitu faktor berkaitan industri, industry related factor, merupakan indikator yang menyebabkan salah nyataan yang material dalam inventory. Salah nyataan material boleh disebabkan oleh penilaian kos dan keusangan yang disebabkan oleh persaingan industri yang sengit dan juga peningkatan dalam perubahan teknologi. Untuk yang kedua iaitu penglibatan dan ciri-ciri operasi, engagement and operating characteristic, bermaksud potensi penyalahgunaan akan meningkat disebabkan oleh jenis produk yang dijual oleh entiti. Sebagai contoh, produk kecil yang bernilai tinggi seperti berlian dan emas akan lebih terdedah kepada risiko kecurian berbanding kepada produk bersaiz besar seperti meja dan kerusi. Inventory yang sukar dan rumit diaudit akan menyebabkan penilaian keputusan bercanggah dengan pengurusan oleh entiti. Oleh itu, juruaudit perlu berhati-hati dengan kemungkinan transaksi yang berkaitan seperti cara memperoleh bahan mentah dan menjual barang siap. Hal ini kerana kemungkinan entiti akan membeli bahan mentah daripada syarikat yang dikawal oleh ketua pegawai eksekutif entiti dan mengenakan harga yang melebihi harga pasaran. Kemudian untuk penilaian risiko kawalan, yang pertama, pemahaman dan mendokumentasi kawalan dalaman. Untuk langkah ini, teknologi IT yang canggih boleh digunakan untuk memantau aliran barangan dan kos terkumpul. Juruaudit haruslah melakukan penilaian ke atas kawalan IT umum dan kawalan aplikasi inventory.
Oleh itu, juru audit memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh dalam proses yang digunakan untuk menilai inventory. Untuk langkah yang kedua, iaitu merancang dan menjalankan ujian kawalan, juru audit haruslah mengenal pasti prosedur kawalan dalam entiti sistem inventory supaya kesilapan material dapat dicegah dan dikesan dan juga diperbetulkan. Untuk langkah yang ketiga, menilai dan mendokumentasi risiko kawalan. Juru audit haruslah melakukan penilaian tahap risiko kawalan ke atas dokumen yang dinilai sama ada jumlah kuantitatif atau segi kualitatif. Bagi prosedur ujian substantif pula, terdapat 4 tata cara substantif. Yang pertama, tata cara substantif analytical procedure dan yang kedua, tata cara substantif atas transaksi. Seterusnya, tata cara substantif atas baki akaun dan yang terakhir, tata cara substantif atas persembahan dan pendedahan. Bagi tata cara analytical, terdapat kemungkinan kesalahan bagi setiap tata cara analytical yang dijalankan, seperti yang ditunjukkan di dalam jadual ini. Untuk melaksanakan penilaian kawalan dalaman, ciri-ciri kawalan dalaman adalah mengikut objektif sistem kawalan dalaman terhadap inventory, serta tata cara kawalan dalaman yang digunakan. Terdapat 6 objektif utama yang penting dalam melaksanakan kawalan dalaman terhadap transaksi inventory. Di antaranya ialah kewujudan, kesempurnaan, ketepatan, pemaksaan dan klasifikasi transaksi inventory. Tata cara semakan semula secara terperinci boleh digunakan untuk memastikan bahawa baki akaun inventory itu munasabah. 4 objektif utama yang penting dalam melaksanakan kawalan dalaman terhadap baki akaun. Yang pertama adalah kewujudan, kedua hak dan obligasi, ketiga kesempurnaan, dan akhir sekali penilaian dan peruntukan. Objektif dan prosedur ujian persembahan dan pendedahan adalah untuk memastikan piawai pelaporan kewangan diperoleh. Juru audit harus memastikan bahawa prinsip dan kaedah perekonan yang diterima umum dipatuhi secara tekal ketika menentukan nilai inventory. Cara persembahan yang baik adalah supaya inventory memberikan gambaran yang benar dan seksama serta memberi pendedahan yang jelas kepada kewangan. 4 objektif utama yang penting dalam melaksanakan kawalan dalaman terhadap persembahan dan pendedahan adalah kejadian hak dan kewajipan, kesempurnaan, klasifikasi dan pemahaman, ketepatan dan penilaian. Penilaian hasil kajian audit inventory ISA 501 Audit Evidence Additional Consideration for Specific Item. Apabila amount inventory adalah material, dapatkan bukti audit yang mencukupi berkaitan kewujudannya dan keadaannya berdasarkan pengiraan fizikal inventory, melainkan ia tidak praktikal kerana faktor lokasi dan sifat inventory, maka tata cara alternatif perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan bukti yang mencukupi. Pemantauan terhadap inventory fizikal. Perlu dipastikan bahawa tiada pengeluaran yang dijadualkan semasa pengiraan inventory untuk elakkan pengiraan 2 kali. Jika klien mempunyai sistem perekonan berkala, pengiraan inventory fizikal untuk menentukan baki akaun inventory yang mungkin wujud dibuat pada tarikh penyata kedudukan kewangan. Jika klien menggunakan sistem inventory berterusan, pengiraan inventory fizikal boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang tempoh perekonan dan urus niaga perlu diuji dari tarikh pengiraan sehingga ke akhir tahun. Klien boleh menggunakan persampaian berstatistik untuk pengiraan inventory untuk mengurangkan keperluan mengira setiap item. Juru audit juga boleh menguji inventory di lokasi-lokasi yang berbeza dengan pengesahan bertulis secara langsung, iaitu menghantar surat ke lokasi tersebut untuk mendapatkan pengesahan. Memerhati inventory yang usang, transaksi inventory tertentu yang kurang serta penyimpanan inventory yang terlampau tinggi. Seterusnya, penilaian terhadap penemuan audit. Salah nyata jakaan dibandingkan dengan salah nyata boleh terima. Salah nyata jakaan kurang daripada salah nyata boleh terima, juru audit boleh menerima akaun inventory dipersembahkan dengan benar dan tepat. Salah nyata jakaan melebihi salah nyata boleh terima, juru audit berhak memberi kesimpulan bahawa akaun inventory tidak dipersembahkan dengan benar dan tepat. Juru audit perlu menganalisis semula salah nyata yang dikesan melalui ujian substantif kerana salah nyata yang dikesan ini boleh membawa bukti tambahan kepada penilaian pengawalan risiko terhadap proses pengurusan inventory. Jika nilai risiko audit adalah tinggi,
amal bukti audit tambahan amat diperlukan dan prosedur audit tambahan perlu dijalankan atau juruaudit perlu berpuas hati yang entiti sudah menyelaraskan penyata kewangan kepada tahap yang boleh terima. Sekian, terima kasih.